Pembahagian kelas. KPM telah mengarahkan untuk pengoperasian semula sekolah dengan mengurangkan bilangan murid di dalam kelas. Hanya 50% murid dibenarkan hadir ke sekolah dan 50% lagi akan membuat PDPR di rumah secara bergila-gila. Oleh itu, sekolah telah membahagikan murid mengikut senarai nama kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A akan hadir ke sekolah pada minggu 1 dan minggu ketiga, manakala kumpulan B akan hadir ke sekolah pada minggu kedua dan minggu keempat. Ini adalah kedudukan murid kumpulan A dan ini pula adalah kedudukan murid kumpulan B semasa di dalam kelas. Murid dilarang untuk menukar kumpulan yang telah ditetapkan, menukar kedudukan di dalam kelas dan mengalihkan meja dan kerusi yang telah disusun. SOP masuk sekolah. Murid hanya dibenarkan melalui pintu A dan pintu B untuk masuk ke sekolah dengan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Murid wajib mengambil suhu dan juga memakai cecair sanitasi yang telah disediakan. Suhu yang telah diambil perlu dituliskan di dalam fail suhu di dalam kelas masing-masing. Laluan pergerakan masuk ke kelas. Untuk tingkatan 5, murid akan lalu di laluan sebelah kafe SMKTC dan melalui laluan di sebelah dalam kantin terus ke bahagian belakang kantin menghala ke tangga A. Murid yang datang awal sebelum dibenarkan naik ke kelas perlu menunggu di kawasan kantin sahaja. Murid tidak dibenarkan bergerak dan berjalan ke tempat lain sehingga cikgu subjek waktu pertama menjemput murid naik ke kelas. Murid perlu beratur sebelum masuk ke kelas dengan mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. Murid wajib mensanitasi tangan apabila masuk ke kelas. Sanitasi tangan akan disediakan di setiap kelas. Pelekat nama murid telah ditampal pada bahagian atas meja dan juga di bahagian kerusi. Murid dilarang menukar tempat duduk tanpa kebenaran guru tingkatan. Murid perlu sentiasa memakai pelitup separuh muka semasa di dalam kelas. Murid yang ada batuk dan selsema diwajibkan memakai pelitup separuh muka. Proses pembelajaran dan pemudahcaraan yang dijalankan wajib mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. SOP basuh tangan. Murid perlu sentiasa mengamalkan kebersihan dengan mencuci tangan mengikut cara yang betul. Pihak sekolah telah menyediakan sinki di setiap aras kelas masing-masing. Oleh itu, murid tidak perlu pergi ke tandas untuk membasuh tangan. SOP masuk tandas.
Bagi murid yang ingin ke tandas, mereka akan memakai pas kebenaran ke tandas yang digantung di hadapan kelas. Murid wajib menggunakan laluan khas yang telah ditetapkan untuk ke tandas. Apabila murid sampai ke tandas, murid perlu menggantung pas di tempat yang telah disediakan di luar tandas. Hanya 5 murid sahaja dibenarkan berada di dalam tandas pada satu masa dan murid wajib mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. SOP masuk tandas tertakluk kepada semua murid. SOP kantin sekolah. Murid tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Pihak kantin akan mengambil pesanan makanan dari kelas menggunakan borang pesanan makanan. Ketua kelas akan turun ke kantin pada waktu rehat untuk mengambil makanan yang sudah dipesan. SOP di bilik isolasi. Murid yang mempunyai gejala-gejala seperti batuk, selsema dan suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius akan ditempatkan di bilik isolasi. Bilik isolasi adalah tempat murid menunggu penjaga datang untuk membawa murid pulang ke rumah. Hanya 2 orang murid sahaja yang bergejala dibenarkan berada di dalam bilik isolasi dalam satu masa. Murid yang mempunyai simptom akan diuji dengan menggunakan ujian kendiri COVID-19 jika mendapat kebenaran ibu bapa. SOP di bengkel dan makmal. Semua bengkel dan makmal perlu menyediakan cecair sanitasi untuk kegunaan murid dan guru. Pembantu makmal akan membawa murid ke bengkel atau makmal. Bilangan murid dalam satu masa hendaklah tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Murid perlu mengikut kedudukan yang telah disediakan di dalam bengkel atau makmal mengikut SOP. Pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka supaya dapat menghasilkan pengudaraan yang baik. SOP di bilik guru. Kedudukan meja guru di dalam bilik guru telah disusun mengikut SOP. Guru-guru perlu mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter apabila berurusan dengan guru lain.
Bilik guru akan disanitasi secara berkala setiap hari untuk memastikan kebersihan ruang kerja. Laluan pergerakan keluar sekolah. Pergerakan murid keluar sekolah adalah dengan menggunakan laluan yang sama seperti murid masuk ke kelas. Murid akan turun menggunakan tangga A dan menggunakan laluan sebelah dalam kantin menghala ke kafe guru SMKTC. Hanya pintu A dan pintu B sahaja yang boleh digunakan untuk murid keluar sekolah.